Buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung balik tadabbur surah An-Naba pada ayat yang ke-17. Surah An-Naba ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayat 17 surah An-Naba. Pada ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menyebut inna yawmal fasl, sesungguhnya hari keputusan, yaumal fasl, hari diputuskan sesuatu urusan, kana miqata, adalah suatu waktu yang telah ditentukan. Ayat ini menunjukkan bahawa hari yang dimaksudkan dengan hari keputusan adalah hari kiamat. Salah satu daripada nama hari kiamat adalah Yaumul Fasl, hari keputusan. Hari sesuatu perkara itu diputuskan. Okey, nanti kita ulas. Hari keputusan adalah suatu hari yang pasti akan berlaku. Hari di mana akan terjadinya perhitungan akhir dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang mengetahui bilakah akan berlakunya hari tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan. Pertama, kenapa dinamakan dengan nama Yaumul Fasl, hari keputusan? Kerana kita telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan hari itu sebagai hari keputusan ni berdasarkan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Allah akan menentukan dan memutuskan segala perkara yang berlaku di atas dunia ini. Antara keputusan yang paling besar adalah memutuskan siapakah yang akan menjadi ahli syurga dan siapakah yang akan menjadi ahli neraka. Itu keputusan yang paling besar. Hari kiamatlah, apabila manusia itu diberikan buku catatannya, ditimbang amalannya, dan akhirnya dia akan mendapat keputusan yang dianggap sebagai keputusan penamat. Kata putus yang terakhir, sama ada dia dibawa masuk ke dalam syurga atau dibawa masuk ke dalam neraka. Itu kenapa dinamakan hari keputusan. Yang kedua, hari itu juga dinamakan sebagai hari keputusan. Hari Allah memutuskan sesuatu hukuman, kerana pada hari kiamat nanti segala pertikaian dan penganiayaan yang berlaku di dunia akan dibalas semula. Apa sahaja perkara kezaliman yang dilakukan oleh manusia akan dibawa ke hadapan Allah dan ditentukan
dengan seadil-adil keputusan. Apa maksud dia? Dalam hidup kita di dunia ni, kita akan berhadapan dengan banyak ketidakadilan. Apa maksud ketidakadilan? Kadang-kadang benda yang menjadi hak kita diambil orang. Kadang-kadang perkara yang memihak kepada kita tiba-tiba berpihak kepada orang lain. Banyak benda yang sepatutnya berlaku seperti lain, kemudian dia terjadi dengan cara yang sebaliknya. Banyak benda kalau kita nak fikirkan memang tak puas hatilah. Dengan penganiayaan, dengan penipuan, penindasan, macam-macam berlaku ni. Jadi sebab itu kata para ulama, di antara tujuan kenapa Allah buat hari kiamat di atas dua perkara. Kalau orang tanya kita apakah maksud atau apakah sebab Allah buat hari kiamat ni, disebut oleh para ulama di atas dua sebab. Kiamat ni dia ada dua alasan. Yang pertama, menimbulkan rasa takut dan gerun untuk kita nak buat benda yang haram, kerana setiap perkara yang haram itu akan dibalas oleh Tuhan. Pentingnya hari kiamat ni nak menimbulkan rasa takut. Apabila manusia beriman bahawa setiap tindak tanduk dia, perbuatan dia, apa yang dia buat itu akan mendapat balasan, maka dia akan timbul rasa takut. Nak bagi rasa takut ni nak kena ada hukuman, nak kena ada tindakan. Dia tak boleh biar macam tu saja. Kalau tak ada tindakan, tak ada hukuman, tak ada balasan, orang akan bertindak dengan sesuka hati. Sebab itu tuan-tuan, percaya ataupun tidak, perkara yang paling besar mendorong kita berpuasa, perkara yang paling besar yang menjadikan kita ni sebagai orang yang beriman, yang buat apa yang disuruh dan fikir 2-3 kali nak buat benda yang haram, walaupun teringin nak buat, tapi 2-3 kali duk fikir pasal apa? Sebab adanya kiamat. Kalau tidak bersebabkan hari kiamat ni, kalau tak bersabit dengan hari kiamat ni, barangkali mungkin kita pun tak duduk di sini. Jadi itu tujuan yang pertama. Tujuan pertama apa? Menimbulkan rasa gerun, menimbulkan rasa takut, menimbulkan satu perasaan tak berani nak langgar arahan Allah. Pasal itu benda-benda yang haram ni kita tak berani buat pasal kiamat. Dan selalu orang sebut kat kita bahasa mudahnya, hang ingat, hang tak kena di dunia, hang kena di akhirat. Dan kadang-kadang kita diajar oleh Nabi tentang azab-azab yang Allah sediakan untuk apa? Menimbulkan al-khawf. Sebab itu tuan-tuan, perasaan takut ni ibadat. Tuan-tuan, ada tak rasa takut? Dalam diri itu ada tak rasa takut? Kalau ada rasa takut, itu namanya ibadah qalbiyah, ibadat hati. Takut ni maksud apa? Saya bagi contoh. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ziarah satu orang yang nazak. Bisa dengar tak hadis ni? Satu orang yang tengah nazak, yang tengah sakaratul maut, Nabi pergi ziarah. Apa soalan Nabi? Nabi tanya dekat dia, dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak ni,
apa benda yang bermain di dalam fikiran hang? Atau apa yang hang harapkan waktu lah ni? Tuan-tuan, masa tuan-tuan nak mati, tuan-tuan rasa masa tuan-tuan sakit nak mati tu, agak-agak tuan-tuan apa yang tuan-tuan harapkan? Macam itulah soalan Nabi. Kita tengah duk lorat, orang Perlis kata tengah duk lorat ni, kita kita tengok kawan kita pun sejuk kaki, duk tengok dada turun naik, kita pun tanya dekat dia, dalam keadaan macam ni hang mau apa? Kita cuba pergi tanya orang yang mati tu, cuba kita tanya dia mau apa. Nabi pi dekat lelaki tu, Nabi tanya dekat dia, hang mau apa? Dia jawab, dia kata sekarang ni yang paling dia harapkan, yang paling dia nak, dua benda. Satu, Allah ampun dosa dia. Yang ni tuan-tuan kena ada masa nak mati. Perasaan ni, harapan ni tuan-tuan kena ada masa nak mati esok ni. Masa tengah nazak, tengah lorak, di hujung-hujung usia tu, dah nak habis umur tu, kena ada dua sifat, dua benda ni. Satu, dia jawab dekat Nabi, dia kata dia harap Allah ampun dosa dia. Nak apa lagi? Nak harap apa lagi? Nak mati lah. Yang kedua dia kata dekat Nabi dia kata aku takut Allah campak aku dalam neraka. Dua benda. Satu, mengharapkan ampunan Allah. Yang kedua, dia rasa takut dia nak mati ni Allah buh dia dalam neraka. Habis saja Nabi dengar jawapan lelaki tu, Nabi kata apa? Yang ni besar tuan-tuan, betul-betul hebat. Nabi kata apa? Tak ada mana-mana manusia, orang yang berada dalam keadaan nazak, yang berada dalam keadaan sakaratul maut, yang mempunyai dua perasaan ini, melainkan Allah akan mengampunkan dosanya dan Allah akan menyelamatkan dia daripada apa yang dia takut, iaitu neraka. Itu dia. Siapa-siapa yang masa dia nak mati tu, dia ada dua perasaan ni, Allah bagi. Dia kata apa tadi? Dia harap keampunan. Nabi kata waktu sekarang ni hang harap keampunan, Allah ampun. Nabi habaq, Allah ampun. Yang kedua, hang takut masuk neraka. Sekarang ni hang takut masuk neraka, Allah hilangkan ketakutan itu, Allah tak masukkan hang dalam neraka. Maka sebab itu tuan-tuan, masa nak mati, ulama sebut kena ada dua perasaan ni. Masa kita tengah nazak, yang kita tahu inilah saat, detik dan penamat kepada hidup kita, dan inilah yang dikatakan sebagai berpisahnya roh daripada jasad, maka masukkan dalam hati kita, ingatkan dalam hati kita, aku nak selamat daripada neraka dan aku harap Allah ampun. Allah ampun. Itu apa yang hebatnya berdasarkan takut. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebab itu takut ni penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bisa dengar tak? Seorang lelaki, ayah, sebelum dia mati, dia panggil anak dia. Kawan ni lelaki ni, dia seorang ayah. Dia panggil anak dia mai, dia tanya anak dia, apakah pandangan kamu tentang diri aku? Dia tanya dekat anak-anak dia ni, dia panggil anak-anak ni, dia kata, macam mana hampa rasa aku ni bapak yang macam mana? Kemudian tuan-tuan, anak dia kata apa? Ni'mal ab atau khairul ab, sebaik-baik bapa adalah engkau. Maksudnya dia bapa yang bagus.
Dia bapa yang baik. Dia jaga anak dia, dia layan anak dia, dia bagi semua benda yang anak dia nak, dia inilah. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, dalam hadis tu sebut dia tidak pernah buat amalan langsung. Qattun. Dalam hadis tu dia guna perkataan qattun. Satu habuk pun dia tak pernah buat baik. Ulama kata tak pelik, ada bapa yang bela anak elok tapi dengan Tuhan dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak apa, semua ada. Dengan anak-anak dia okey, jaga bagi makan apa semua, bagi kemewahan lah, kesenangan, tapi dia sendiri amalan dia tak ada. Dia kata dekat anak-anak dia. Ni yang kata hebatnya takut tu. Yang kita duk cerita kiamat ni, yang Quran duk cerita kiamat ni, nak bagi rasa takut, nak bagi timbul rasa gerun. Dia kata kat anak-anak dia, tuan-tuan, kalau aku mati ni, esok lusa ni kalau aku mati, aku nak wasiat sikit. Pertama, dia pesan apa? Tolong bakar mayat dia. Tolong bakar mayat dia. Selepas dah bakar hangus, abu tu mesti ditauk di tempat yang berbeza. Jangan pituang satu tempat. Ambil abu tu, tabuk tang tu sikit, tabuk tang ni sikit, tabuk rata-rata, bagi berceramuk. Jangan pitauk tang satu tempat. Anak ni pun dah wasiat pak dia. Ni bukan zaman Nabi, man kana qablakum, sebelum Nabi. Jadi depa pun buatlah, bakar mayat pak depa tu, abu tu pituk tanah sikit, pituk tanah sikit, pituk tanah sikit. Dalam hadis tu kata Allah hidupkan balik si bapa tu. Tuhan hidupkan balik. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pada si bapa tadi ni, apa pasal yang pi pesan macam tu? Apa sebab yang kau pergi bakar, suruh bakar ni? Suruh bakar, lepas tu dah bakar pula abu pi tabung. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Tapi soalan tu untuk kita. Allah nak sampaikan mesej tu kepada kita. Allah tahu sebab apa dia buat. Semua pertanyaan Allah ni bukan untuk Allah. Allah Maha mengetahui, alim, hakim. Dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat dia satu orang yang tak pernah melakukan ibadah ketaatan walaupun sedikit. Tak, dia tak ada. Allah tanya, pasal apa yang pi buat macam tu? Ya Allah, dia jawab, dia buka cerita, tindakan dia itu disebabkan oleh dia takut Tuhan jumpa dia. Jadi bila bakar, pasal itu tuan-tuan, dalam undang-undang, kalau evidence, bukti tak ada, kita tak boleh hukum orang. Sebab itu kalaulah kata kita bunuh satu orang ataupun orang pergi bunuh satu orang, dia bakar, mayat tak dijumpai, mayat tak dijumpai, tak ada bukti, susah nak tangkap lah kan. Kena bakar betul-betul, hangus kan. Macam mana nak tangkap siapa kan, payahlah nak tahu kan, nak pergi cari ni apa semua. Jadi dia pun duk baca macam tu. Dia kata bakar, lepas bakar abu pituk tanu, pituk tani. Macam mana Tuhan nak jumpa dia? Selamatlah dia. Sebab kalau mati Tuhan jumpa dia, dia akan kena azab. Dia pun takut juga kiamat. Dia kata kena. Lah ni Tuhan tak jumpa dia. Dia pi kata lagu tu. Dia kata perbuatan dia itu di atas sangkaan, bila dibakar dan debu-debunya berterbangan, maka Allah tidak akan boleh jumpa dia. Sebab apa hang buat macam tu? Pasal apa hang tak mau aku jumpa? Sebab aku takut. Sebab aku takut kalau aku bangkit,
berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan engkau, aku kena siksa pasal aku bukan orang baik, tak buat baik. Allah kata pergi masuk syurga. Allah kata pergi masuk syurga. Tuan-tuan dah tak buat baik, pi pesan pula benda haram, pi wasiat pula benda haram, lepas tu downgrade Tuhan pula. Maksudnya dia pandang Tuhan tu macam lemah lah. Pasal apa? Pasal dia rasa Tuhan tak boleh jumpa dia. Dia rasa akal dia tu lebih pada Tuhan. Tapi pasal apa Tuhan buat masuk dia dalam syurga? Yang ni yang dibincangkan oleh para ulama. Kenapa dengan tindakan dia itu dia masuk syurga, tuan-tuan? Kerana takut dia kepada azab Allah. Sebab itu kita katakan perasaan takut kepada Allah dan siksaan Allah adalah ibadah. Jadi bila tuan-tuan nak buat sesuatu macam bulan puasa ni, kalau tuan-tuan makan dalam bilik ni, bilik ni siapa nak main tangkap? Kan? Pakak dengan Tok Imam sikit, pergi beli tang mana-mana. Dia kata, Tok Imam, saya duk rasa macam tak ada tempat lebih selamat ni melainkan masjid ni. Ada ke bilik-bilik tang mana tumpang sikit? Main makan. Tapi kita bukan takut kena tangkap, bukan takut orang tahu, takut dekat Allah. Yang tu nama dia ibadah. Sebab itu kalau orang tanya, tuan-tuan, ibadat lidah baca Quran, ibadat anggota badan semayang, tawaf, yang tu tuan-tuan buat guna tangan, guna kaki apa semua. Kalau mulut baca Quran, berzikir, baca doa. Kalau hati, macam mana hati nak beramal? Hati nak beramal macam mana ni? Hati kena ada amalan. Dia ada amalan badan, dia ada amalan lidah, dia ada amalan hati. Dia ada perbuatan anggota badan, dia ada ucapan dengan lidah, dan dia ada amalan hati. Amalan hati tu apa? Takut. Takut tu di hati. Lagi amalan hati, raja, harap. Pasal itu tuan-tuan, dalam bulan puasa ni, bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan puasa, Nabi kata apa? Imanan wahtisaban. Dia puasa dengan iman dan harap. Harap itu amalan hati. Macam tuan-tuan mari masjid ni mengharapkan pahala daripada Allah. Tuan-tuan i'tikaf mengharapkan pahala. Yang tu ibadat. Okey. Jadi tuan-tuan, kita jelas yang pertama tujuan kiamat itu untuk apa? Menimbulkan rasa takut. Pasal itu tak akan jadi baik satu orang ni kalau dia tak beriman dengan hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, agak-agak tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala jadikan kiamat? Ini sebab yang kedua. Tadi kita kata ada dua sebab, ini sebab yang kedua. Allah jadikan kiamat ini, kata para ulama, untuk memberikan suatu keadilan kepada manusia yang dizalimi di atas muka bumi dan dia tidak mampu untuk mengambil tindakan, dan Allah akan membalas untuknya pada hari kiamat. Pasal itu orang beriman senantiasa tenang. Orang ambil hak, tuan-tuan. Macam-macam kita dengar kan. Kita ni orang beriman, orang bagus. Jadi bila terlalu bagus, orang tipu. Betul tak? Nak pergi umrah, bayar duit, orang tipu. Dia kata hotel dekat, atau dia bagi hotel jauh. Dia kata turun hotel tu jumpa masjid. Dekat Kita pun pi turun jumpa masjid, tapi masjid lain, bukan Masjidil Haram. Kena murung kan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Report. Mungkin boleh report, tapi nak kata dapat balik hak tu,
Duk orang paling kata duk teriak tepi guri. Berapa banyak benda yang hak kita ke apa orang buat ke, yang kita memang mungkin kerana tak ada kedudukan ke, mungkin kerana tuan-tuan ni bukan siapa-siapa ke, macam-macam lah. Mungkin kerana kita tak ada ilmu ke, mungkin orang yang ada ilmu sikit dia pusing kot ni, dia pusing kot ni, lepas kita yang tak ada ilmu ni tak dapat. Jadi kalau Tuhan tak buat kiamat, oh tuan-tuan, jam kita. Tapi orang beriman ni dia senantiasa tenang. Sebab apa dia tenang? Kerana dia tahu apa sahaja benda yang berlaku di atas dunia ini tidak habis setakat ini. Jadi tuan-tuan, kita tak ada masalah. Orang ambil kasut tuan-tuan sampai ke sudah tak boleh cari balik. Orang ambil kasut tuan-tuan sampai ke sudah tak boleh cari balik. Tak apa. Esok kita cari di kiamat. Dia pujuk hati dia. Maka sebab itu kata para ulama, kiamat dijadikan oleh Allah untuk memutuskan sebarang bentuk ketidakadilan yang berlaku di dunia dan tidak mampu untuk kita ambil tindakan. Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Jadi itu dua sebab. Yang pertama menimbulkan rasa takut, yang kedua sebagai hari untuk membalas orang-orang yang buat tahana, buat anaya dekat orang lain. So jangan takut. Kemudian tuan-tuan, dia kata juga pada ayat ini, kana miqata, hari kiamat itu telah ditentukan waktunya. Telah ditentukan waktunya. Okey. Bila kiamat? Ni soalan bila kiamat. Kita nak bahas sikit. Pasal dalam ayat ni dia kata sesungguhnya hari kiamat itu telah ditentukan. Ini saya nak sebut sikit pasal tarikh kiamat. Poin yang kedua yang kita nak bincang ni tarikh kiamat. Boleh? Okey. Pertama tuan-tuan, di sisi ahli sunnati wal jamaah tidak ada orang yang tahu bila kiamat. Sebab itu antara ciri-ciri hadis palsu, hadis yang sebut tarikh kiamat. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada hadis sebut tarikh kiamat atau hadis yang sebut bila nak berlaku kiamat, itu tanda hadis itu palsu. Kerana Nabi tak sebut, Nabi tak tahu. Okey, saya bagi beberapa hadis. Yang pertama, kita tak disuruh kalut nak tahu hari kiamat. Jadi tuan-tuan, mulai daripada hari ni yang hadir kelas kita ni, jangan bersabak nak tahu bila kiamat. Bukan hal kita, bukan urusan kita. Ada ramal 2012 lah, 2030 lah, ni pula kalut ni, tanda-tanda keluar banyak dah ni. Dah macam-macam jadi ni. Penyakit Covid lah, gempa bumi lah, apalah. Dah keluar Dajjal. Dajjal pun dah keluar dah. Tuan-tuan tahu tak Dajjal dah keluar? Tak tahu. Tak tahu, kami duduk Kubang Gajah ni tak dengar cerita lagi. Dah keluar dah. Depa lah kata. Tahun tu kena dengar pergi. Sekali duk balik buat terkejut tergempak lagi. Bini dia duk masak, dia abang kata, "Weh, hang masak apa? Dajjal keluar dah." Dah, bukan yang saya tak kata dia keluar betul. Depa kata keluar dah. Siapa dia? Saya tak boleh cerita lah. Tapi depa ada pihak kata dah keluar. Lepas tu macam-macam lah. Dia kata Barack Obama lah yang nak pi runtuh Kaabah, dia lah yang akan jadi tanda kiamat. Duk tak duk, tengok mai tengok pi, dia pun pencen dah. Kaabah tak reban juga. Faham tak? Barack Obama tu pencen dah, tapi Kaabah tak reban juga. Dulu depa kata dia yang nak pi perban. Jadi saya nak nasihat, jangan sibuk dengan tarikh kiamat. Orang mari tanya Nabi SAW. Dia kata, mata sa'ah? Mata sa'ah? Bila kiamat?
Nabi tak jawab. Pasal Nabi tak tahu. Dia tanya 3 kali, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat. Nabi tak tahu. Tiba-tiba mai orang yang tak Nabi ni lajak lebih pada Nabi, dia pula tahu. Dia boleh habaq bila pula kiamat. Nabi tak tahu. Cuma Nabi ajak kita, bila Nabi tanya ma'adatta laha. Dia tanya bila kiamat, Nabi tak jawab bila. Nabi tak kata 25, 26, 2018, Nabi tak abang. Cuma Nabi tanya balik ma'adatta laha. Hang buat apa untuk kiamat? So Nabi nak bagi satu isyarat, tak payah kalut dengan tarikh, kalut dengan amalan untuk jumpa kiamat. Jadi kita punya sikap peranan kita macam tuan-tuan ni bagus. Ni betul lah. Bulan puasa, semayang, ada kelas, mai mengaji. Ini untuk apa ni? Ini untuk apa? Untuk kiamat lah. Kalau orang tanya tuan-tuan ni mai buat apa ni? Saja mai tak ada apa, duduk di rumah pun tengok muka bini jemu, mai dengar bi boleh juga Tak. Kita mai ni untuk apa? Untuk jawab apa yang Nabi tanya ma'adatta laha, apa yang kau prepare, yang kau sediakan untuk kiamat. Aku telah bersedia untuk kiamat. Kata lelaki itu, dia tak ada amalan lain melainkan cinta Allah dan Rasul. Tapi saya nak bagi tahunya bukan isu tu. Isunya apa? Isunya Nabi habaq kat kita, jangan cari tarikh kiamat, tapi perbanyakkan amalan untuk kiamat. Okey. Jibril alaihi salam pernah pergi jumpa dengan Nabi dalam hadis yang masyhur. Sebab itu beriman pada hari kiamat ni termasuk rukun iman. Maksud siapa yang tak percaya dengan hari kiamat, kufur. Okey. Jibril mai jumpa Nabi. Dia tanyalah, antara soalan dia, akhbirni anis sa'ah. Antara soalan Jibril tu yang selalu kita ulang baca tu, dia tanya akhbirni anis sa'ah. Bila berlakunya kiamat? Tuan-tuan, apabila Jibril tanya dekat Nabi, apa Nabi jawab? Mal mas'ul. Mas'ul artinya yang ditanya. Yang ditanya tu siapa dia? Mas'ul ni yang ditanya. Siapa dia yang ditanya? Nabi. Nabi kata yang ditanya dialah. Dan orang yang as-sa'il. As-sa'il tu yang tanya tu Jibril. Dia yang ditanya, Nabi itu sendiri, dengan yang tanya tu Jibril, dua-dua tak tahu. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tanya dengan yang ditanya, dua-dua tak tahu. Ini sangat jelas. Okey, Jibril kata tak apa. Oleh kerana tak tahu tarikh, Jibril bagi tahu akhbirni an amaratiha. Bagi tahu aku tanda dia. So kita hanya boleh tahu tanda kiamat. Tapi tarikh kiamat kita tak boleh tahu. Antaranya apa? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata urat. Satu orang ibu melahirkan tuannya. Yang ni banyak tafsiran lah. Apa maksud dia? Orang yang tidak berkasut, merujuk kepada Arab Badui, mula membina bangunan tinggi. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tengok di Arab sekarang ni, mereka dah buat bangunan tinggi. Itu Nabi sebut, yatatawaluna fil bunyan. Mereka buat bangunan tinggi. Pasal itu tuan-tuan tengok Burj Khalifa di Dubai. Tu siapa yang buat tu? Yang buat tu Arab. Menara-menara tu sebab tanda kiamat. Okey. Nanti dulu. Tanda kiamat ni, benda yang kita kena faham, dia tak semestinya benda tu buruk. Bukan semua benda kiamat, tanda kiamat ni mesti buruk. Ada juga tanda kiamat yang baik. Antaranya Nabi sebut apa? Sebelum berlakunya kiamat, kamu akan melihat banyaknya ilmu di
tulis. Itu tanda baik. Jadi kita nak kata Arab buat bangunan tu boleh jadi baik dan boleh jadi tak baik. Bukan semua tanda kiamat tu tak elok. Itu kita kena faham. Okey. Kemudian tuan-tuan, itu isu berkaitan dengan kiamat. Kemudian kita masuk pula cerita pada ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, iaitu pada hari berlakunya kiamat, ditiupnya yunfakhu fis-sur, ditiupnya as-sur. As-sur ni apa dia? Sangka kala. Yang mana fatatuna afwaja, kamu datang secara berkelompok. Okey. Allah kata pada hari kiamat ditiupnya sangkakala dan kamu datang secara berkelompok. Okey. Sekarang oleh kerana ayat ni sebut perkataan as-sur. As-sur maksudnya sangkakala. Kita tengok sikit apa cerita sangkakala ni. Pertama, sangkakala ni disebut oleh para ulama, bahkan mereka mengatakan ijma' yang tiupnya adalah malaikat Israfil. Yang mana malaikat Israfil ni digelar sahibul qarn, pemilik tanduk. Qarnun ni tanduk. Tuan-tuan bisa dengar orang nama Zulkarnain. Bisa dengar orang nama Zulkarnain dalam Quran kan, cerita dalam suratul Kahfi, cerita Zulkarnain. Apa makna Zulkarnain? Apa, tuan-tuan mungkin ada kawan ke anak nama Zulkarnain. Apa maksud Zulkarnain? Orang yang zu tu yang memiliki Qarnain tu dua tanduk. Jadi Zulkarnain tu yang memiliki dua tanduk. Tapi bukanlah yang memiliki dua tanduk tu dia ada dua tanduk. Yang maksud dua tanduk tu, Zulkarnain ni dia telah merentas dan menakluki timur dan barat. Zulkarnain ni siapa? Yang kurung Ya'juj Ma'juj tu. Zulkarnain tu yang kurung Ya'juj Ma'juj. Okey. Jadi malaikat Israfil ni digelar juga sahibul qarn, pemilik tanduk. Yang mana ada seorang Arab Badui tanya dekat Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, macam mana, apa dia tu as-sur, sangkakala tu? Maka kata Nabi SAW, yang dikatakan as-sur tu al-qarn. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu sangkakala tu macam mana, dia macam tanduk yang orang buat tiup. Tu Nabi sebut kan, yang dia bunyi tu, tanduk yang orang buat apa, trompet tu. Nabi kata macam tu. Yang mana untuk makluman kita, qarn tu, sangkakala tu dah ada di mulut, dah ada di hujung mulut Israfil, dan Israfil benda tu duk ada di mulut dia dah, dan mata dia duk tengok dekat Allah, arasy Allah. Maksudnya apa? Dia duk tunggu isyarat suruh tiup. Tu dia yang kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia melihat kiamat itu jauh, ba'id, wa narahu qariba. Tuhan kata kami tengok kiamat tu dekat. Pasal itu Nabi pernah buat, betul tak macam ni tuan-tuan? Nabi pernah buat bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Nabi kata antara dilantiknya aku menjadi rasul dengan berlakunya kiamat, dekat dia tu macam ni. Dekat ke jauh? Dekat. Hari Nabi jadi rasul, tarikh tu, lah ni dah berapa hari dah Nabi jadi rasul?
Dah berapa lama dah hari Nabi jadi Rasul tu? Dah lebih 1400, lebih dah 1400 tahun tu hijrah. Sebelum daripada hijrah Nabi dah jadi Rasul. Maksudnya dah semakin dekat. Jadi Israfil pun duk ready dah. Nak tiup. Tuhan kata tiup. Dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis-sur, apabila ditiup saja sangkakala itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan ada di bumi kecuali yang Tuhan biarkan. Itu. Dan tuan-tuan, berapa kali tiup? 2 kali. Sangkakala ni ditiup 2 kali. Satu tiup jadi kiamat. Sekali kita akan baca ayat lain. Bila dia tiup, first tiup tu, dia jadi kiamat. Lepas tu dia akan tiup kali yang kedua. Tiup yang kali kedua tu untuk apa? Untuk manusia bangkit pergi ke padang mahsyar. Okey tuan-tuan, ni saya nak cerita sikit lah. Dalam Quran, Allah Ta'ala akan hancurkan bumi ni. Kita akan baca nanti dalam ayat-ayat lain, insya-Allah dalam next kuliah. Allah hancur. Lepas bumi ni hancur, apa Allah Ta'ala buat? Allah akan ganti dengan satu lagi bumi yang baru, namanya padang mahsyar. Walaupun berlaku perbincangan di kalangan ulama, bumi yang sama ke atau bumi lain? Bumi tu juga yang esok ni kita nak berhimpun tu di mana? Tuan-tuan, esok tuan-tuan nak pergi berhimpun di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar tu di mana? Padang mahsyar tu satu bumi baru yang Allah bentangkan selepas bumi yang kita duduk ni hancur. Bila hancur? Masa kiamat. Tuan-tuan dapat tak? Okey. Jangan kiamat sebelum kiamat lah. Dia kata, saya ustaz tak ada dengar tadi, saya telah kiamat dulu. Kiamat dulu apa dia? Dia ada kiamat besar dengan kiamat kecil. Bisa dengar tak? Apa dia tu kiamat kecil? Mati. Kiamat besar, hancur alam ni. Kiamat kecil, mati. Pernah satu rombongan mai jumpa Nabi tau. Pernah satu rombongan mai jumpa Nabi. Depa tanya dekat Nabi, bila kiamat? Bisa dengar tak? Lepas tu Nabi jawab apa? Dalam tu ada orang tua, ada orang muda. Dalam rombongan tu ada warga emas dengan ada warga gangsa ke perak ke. Dia pun tanya dekat Nabi, bila kiamat? Dengar jawapan Nabi ni. Cantik, jawapan menarik. Bila yang muda ni pi jadi tua macam yang tua tu. Macam saya kata, macam budak ni jadi tua, yang tua semua kiamat. Tu jawapan Nabi. Kalau tuan-tuan tanya saya, bila kiamat? Saya akan jawab lagu Nabi lah, tunggu budak ni jadi tua, kita semua kiamat. Maksud apa dia? Maksudnya kalau budak yang umur muda ni, 10 tahun, 11 tahun ni jadi tua, kita jadi apa? Jadi muda. Matilah. Itu kiasan Nabi. Itu dia panggil bahasa Nabi. Nabi kata kalau yang muda jadi tua, yang tua semua kiamat. Jadi ulama kata ada namanya kiamat kecil, iaitu mati. Kiamat besar tak dan perasannya macam tak dan lah. Pasal duk tengok ke gaya ni pun nak macam kiamat dah sehari dua ni. Tu pun tak tentu cucuk dan tak dan. Kan? Mungkin kiamat dulu sebelum cucuk, atau kiamat cucuk dulu atau kiamat. Tapi artinya apa? Kalau kita tidak sempat bertemu dengan kiamat yang besar, sudah pasti kita tidak akan dapat lari daripada kiamat kecil. Kiamat kecil ni confirm semua orang akan jumpa. Al-maut. Okey tuan-tuan.
Lepas Allah Ta'ala hancurkan alam ini, Allah Ta'ala ganti satu bumi baru. Allah hampak lueh punya bumi tu, nama dia Padang Mahsyar, tempat assembly, perkumpulan, tempat berimpun. Kan kita masjid ni ada satu kawasan, kalau berlaku kecemasan kita pergi berimpun di situ. Mahsyar, tempat berkumpul. Jadi tuan-tuan semua akan berimpun di situlah. Satu hari di situ bersamaan dengan 50,000 tahun bersandar. Satu hari duduk di Padang Mahsyar tu bersamaan dengan 50,000 tahun di dunia. 50,000 tahun di dunia pun 50 tahun dunia pun tak ada. 50 tahun dunia pun gagah. 48 darah tinggi kencing manis gaut, 49 mati. 50 duduk 50 tahun ni 50,000 tahun. Tapi don't worry. Ui, dengar tu dia 50,000 tahun. Macam mana ni? Macam mana nak dah ni? Macam mana nak tunggu? Orang beriman masa dia duduk di mahsyar, tuan-tuan orang beriman di masa duduk di padang mahsyar, rasa dia lama macam mana? Orang kafir dia satu hari 50,000 tahun dia punya rasa lama. Ni satu hari 50,000 tahun kalau duduk lagu masjid yang aircon, lari daripada aircon pula tu kan. Kalau kata duduk macam ni tak ada apa ni, matahari sejengkal, orang ramai dengan tak ada hangat dengan. Tuan-tuan duduk satu tempat yang seksa sejam dengan duduk tempat relax, tempat selesa sejam, yang kawan tu dia rasa ya Allah. Kita orang beriman ni duduk di padang mahsyar, Nabi kata antara lohok dengan asap. Kita rasa lohok dengan asap ya. Lama tu lama, tapi lama tu macam lohok dengan asap. Lohok dengan asap lama tak? Mana lama? Tadi kita mayang lohok, tak tahu orang bang asap. Lah, asap pula. Tambah bulan puasa, lagi rasa cepat. Lah, bang asap pula. Dia ingat bang maghrib. Abang ingat. Jangan lupa. Kalau tak tahu malu. Tak ada nak abang. Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas dia tiup yang pertama, Israfil tiup yang pertama, hancur semua apa yang ada atas muka bumi ini, dia akan tiup pula yang kedua. Okey. Hancur semua manusia ni kecuali Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, yang tinggal dekat kita ni tulang punggung. Tulang punggung ni dia tak hancur. Yang lain semua relai habis, semua ulat makan ni semua ni tak ada apa dah kecuali tulang punggung, tulang pinggul. Ni yang belakang ni tulang pinggul kita ni, yang tu dia tinggal. Lepas tu dia akan turun hujan, kena tulang tu, dan kita akan jadi balik orang lagu mana pokok yang kena hujan tumbuh. Maknanya kita akan jadi orang balik. Daripada mana kita akan keluar? Tulang pinggul. Kita akan jadi orang balik. Lepas dah jadi orang balik, masa itulah telanjang, tak pakai kasut, ada leher panjang. Siapa dia leher panjang? Siapa yang leher dia panjang? Tuan-tuan tengok esok, dia ni leher punya panjang ni. Siapa dia? Siapa dia leher panjang? Tok Bilal. Leher panjang bukan tangan panjang. Tangan panjang kawan. Leher panjang Tok Bilal. Siapa dia yang jadi Tok Bilal? Esok dia bangkit, leher dia panjang. Pakak berhenti, aku tak mau jadi Tok Bilal. Tak elok huduh leher panjang. Ni nak cerita bagi, leher panjang ni satu kemuliaan. Okey tuan-tuan, ni saya nak cerita ni. Pasal apa Nabi kata muazzin, tukang azan akan jadi leher panjang esok hari kiamat? Pasal apa? Sebab esok bila kita bangkit di hari kiamat, semua orang ramai, macam mana kita nak kenal? Orang bila ramai, tuan-tuan pergi Mekah, macam mana orang ramai-ramai tu nak buat? Kita kena buat tanda. Jadi ni satu kemuliaan. Orang-orang yang tukang azan, yang dia Allahu Akbar, suara dia pergi serata tempat. Esok bila dia bangkit, leher dia panjang. Bila orang tengok leher panjang, siapa saja yang leher panjang, orang tahu. Di dunia dahulu dia muazzin,
itu satu lambang, sign, satu identiti untuk nak kenal mulia. Tepi leher panjang tu pula ringkat. Ni apa? Sengit. Kita tahu dah. Siapa dia? Yang menikah banyak tapi tak adil. Lagu tu dia ada. Lepas tu tepi yang jalan apa dia panggil ni? Sengit ni, tepi tu ada tengkorak. Ada tengkorak tapi tak ada isi. Yang tadi leher panjang Tok Bilal. Yang jalan sengit ni orang menikah banyak tapi tak adil. Sebelah tu orang muka ni tengkorak ada, isi tak ada. Siapa dia? Orang yang suka minta walaupun dia tu ada duit dah. Jenis bahasa orang nak bagi ambil dah orang panggil suruh pi ambil. Hang pi mana? Ni ambil bantuan masjid bagi dah beras dengan minyak. Hang naik kereta besar, telaga minyak pun boleh beli, yang hang pi ambil buat apa? Tak tu imam suruh aku pi ambil pi. Esok dia mangkit, tuan-tuan tengok padang mahsyar yang ada kepala tak ada isi tu, tahu dah. Pi dekat dia, tu dia lah minta lagi. Padan. Kita boleh kenal dah ni melalui apa dia panggil special ni, tanda-tanda khas ni. Okey. Tapi tuan-tuan, di antara tiup yang pertama hancur alam ni dengan tiup mangkit pula ni, berapa lama? 40. Kalau tuan-tuan tanya lepas dia tiup first, second tu berapa lama? Abu Hurairah kata 40. Cuma dia tak habaq 40 tahun ke 40 hari ke. Tetapi Ibnu Hajar Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata Abu Hurairah tak sebut itu nak bagi tahu dekatnya 40 tu. Maksudnya antara tempoh ditiupnya kiamat dengan kita bangkit semula ni dekat. Okey, tuan-tuan. Kemudian kita akan datang dalam keadaan berkumpulan. Okey. Jadi itu yang kita boleh ambil pada kali ini, cerita tentang kiamat dan juga proses pertama sebelum berlakunya kiamat. Cuma saya nak akhiri kita punya kuliah duha ni, saya nak sebut pada tuan-tuan, Allah cerita benda-benda ni macam kita sebut dalam kuliah lepas, tak ada siapa bisa tengok. Pasal itu antara benda yang haram, kita tak boleh bayang macam mana keadaan neraka dengan kiamat. Nanti next kuliah minggu depan kita akan mula cerita macam mana terjadinya kiamat. Boleh tak saya nak buat video tayang? Tak boleh. Pasal tak sama. Pasal itu antara benda yang dilarang berkaitan dengan benda ghaib, kita tak boleh buat visual. Saya tak boleh ambil video ada api, orang duk bakar. Tuan-tuan tengok ayat 19, cerita dibakar. Ada ni cerita ayat ke berapa? Kalau kita tengok ayat ke 21, neraka jahanam tu, tengok dia punya azab dia. Okey, saya akan tayang video. Tak boleh. Haram. Kerana benda tu benda ghaib. Sebab itu kita duka cita. Baru-baru ini ada satu filem yang ditayangkan di televisyen yang buat cerita, dia gambarkan dalam neraka. Dia cerita dalam neraka tu, dia buat filem macam mana. Yang lebih teruk, benda yang dia cerita tu banyak tak betul. Banyak fakta-fakta dalam tu tak betul. Lepas tu dia bayangkan. Jadi orang yang tengok cerita tu, orang yang tengok filem tu, seolah-olah tengok neraka. Perkara ni salah, dilarang, tak boleh. Tuan-tuan jangan tengok. Orang yang tengok tu dia bukan rasa takut dekat neraka. Dia rasa neraka ni suatu benda yang melucukan, satu benda yang boleh buat main-main. Pasal tu orang bila sebut neraka, orang main-main.
Orang kata apa, tak apa, masuk neraka, tengok dalam neraka bukan ada apa, duk bergelak pula dalam neraka. Tata dia buat filem dalam neraka, setan duk bergelak. Dalam neraka ada orang gelak lah. Dalam neraka ada orang gelak kan. Lepas tu yang nak masuk neraka dia kata, oh, duk seronok dalam neraka, duk seronok lagi. Tang mana yang teruk ah. So kita tak boleh benda ni salah. Sebab itu tuan-tuan, ini yang kita kata rukun iman. Dengar saja tapi kita tak boleh bayang. Tapi dengar pun dah boleh menimbulkan rasa gerun. Maka sebab itu tuan-tuan, didik anak-anak kita dengan cerita kiamat. Ajak mereka dengar tentang kiamat. Pasal bila mereka membesar dengan kiamat ni, tak pilah tang mana pun, pi mengaji pilah tang mana pun, dia jadi orang baik. Pasal dia tahu, kadang-kadang dia duduk dengan pak dia, Allah totik tani. Dia duduk dengan pak dia tani elok, Assalamualaikum. Tak dambang lagi ambil yak mayang lah, baguslah. Pasal dia duduk dengan pak dia, dia pergi balik asrama, hantu tengok dia pun lari. So kita tak mau macam tu. Kita nak anak kita dibesarkan dalam keadaan dia beriman pada hari kiamat, yang membentuk diri dia whatever, di mana sahaja dia berada, dia beriman bahawa kehidupan ini ada penamat, kehidupan ini akan ada balasan, kehidupan ini akan ada perhitungan, yang akhirnya dia akan balik bersendirian di hadapan Tuhan, bukan bersama mak ayah dia. Wa sahibati wa banih. Tak ada kawan, tak ada anak, tak ada mak, tak ada pak. Hang dengan Tuhan saja. Ajak macam tu. Kita tok pi tang mana pun, dia pi hidup tang mana pun, dia akan jadi manusia yang beriman. Ini yang kita nak asuh melalui iman pada hari kiamat. Nampak? Ni hang jangan duk pi buat tak tahu hala di Kuala Lumpur tu, pak menekan hang banyak tu, kawan-kawan aku banyak tu, duk ajak takut dengan orang. Iman akhirat. So tuan-tuan hadirin mukminin, kalau beriman dengan akhirat, yang tua, muda, sihat, sakit akan jadi manusia yang baik, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.